Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qalat ilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk sama-sama kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, susunan Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, dan kita telah selesai sebanyak 19 bab. Kita telah selesai 19 bab dan insya-Allah pada petang ini kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-20. Bab yang ke-20 berkenaan dengan kain lapisan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ma jaa'a fi taqannu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini mengemukakan hadis tentang kain yang dipakai oleh Nabi untuk melapisi kepala baginda agar minyak rambut yang baginda Nabi pakai tidak mengenai serban. Kita masuk pada hadis yang ke-120 berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kain lapik kepala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina'a ka'anna thawbu zayyat. Maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering meletakkan kain lapik di atas kepala baginda untuk melindungi serban daripada tercemar oleh minyak. Seolah-olah kain tersebut kelihatan seperti kain penjual minyak yang sentiasa dicemari dengan minyak. Jadinya hadis ni nak ceritakan bahawa Nabi SAW itu ada memakai kain yang diletakkan di atas kepala sebelum Nabi SAW memakai serban. Ini adalah untuk tujuan bagi menjaga serban Nabi SAW itu daripada terkena minyak rambut yang Nabi pakai. Sebab itu Nabi SAW letakkan kain sebelum Nabi SAW memakai serban di kepalanya. Dan dalam hadis ni ada disebutkan perkataan al-qina'. Perkataan al-qina'ah disebutkan, yang di mana al-qina' ini dia bermaksud kain yang dililit atau dibalut di kepala, dan tujuan kain tersebut adalah kenapa ianya dipakai oleh Nabi adalah untuk menjaga serban daripada terkena minyak rambut ataupun wangian rambut. Dan seperti mana yang kita tahu bahawa Nabi SAW ini suka menyapu minyak rambut ataupun wangian ke rambutnya. Kerana itulah baginda membalut kain tersebut ke kepala untuk menjaga serbannya. Disebabkan Nabi SAW ini suka memakai minyak rambut dan juga memakai wangian di rambutnya, di rambut baginda, maka sebabkan itulah Nabi SAW itu meletakkan lapisan kain di atas kepalanya sebelum memakai serban. Ini adalah bertujuan untuk menjaga serban Nabi daripada terkena minyak rambut. Pada kain tersebut kelihatan kesan minyak yang dipakai oleh Nabi SAW. Disebabkan kain tu dah
diletakkan di atas kepala Nabi SAW yang dipakaikan minyak rambut itu, maka kain tersebut terkena ataupun dicemari dengan minyak. Jadinya apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini adalah, hadis di atas ini nak tunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW ini adalah seorang yang pembersih. Dan Nabi SAW ini merupakan seorang yang pembersih. Sebab itulah baginda tidak suka melihat ada pakaian baginda yang nampak kotor ataupun tercemar. Disebabkan itu kita boleh membuat kesimpulan di mana Nabi SAW ini memakai kain lapik di atas kepalanya untuk menghalang minyak daripada menghalang minyak rambut lah, menghalang minyak rambut daripada terkena kepada serban baginda Nabi SAW. Kalau kena serban nanti dia akan nampak buruk lah, akan nampak tak cantik lah serban Nabi itu. Sebab itu Nabi SAW memakai sehelai lapis kain ataupun inilah lapisan kain di kepalanya sebelum memakai serban. Supaya apa? Supaya minyak rambut yang dipakai oleh Nabi ataupun wangian yang dipakai di rambut Nabi itu hanya terkena pada kain lapisan tersebut, tidak terkena kepada serban Nabi SAW. Ya, itu dia. Jadinya kita juga perlulah mencontohi sifat pembersih yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW ini. Sebenarnya yang kita tahu, kita boleh tiru sifat Nabi sebagai seorang yang pembersih lah. Dan juga Nabi ini tidak suka melihat pakaian yang dia pakai, pakaian yang baginda pakai itu nampak kotor ataupun tercemar dengan pelbagai bahan, pelbagai perkara, berbagai bahan-bahan yang ada lah. Sebab itu Nabi SAW kalau nak menjaga serbannya, dia akan letakkan dahulu lapisan kain di atas kepalanya, kemudian barulah Nabi SAW memakai serban dengan tujuan untuk menjaga serban daripada terkena minyak rambut ataupun terkena dengan wangian yang Nabi letakkan di atas kepala baginda. Itu. Jadinya itu hanya dalam bab yang ke-20 ini hanya ada satu hadis, hadis yang ke-120 yang menceritakan bahawa Nabi SAW itu meletakkan lapisan kain di kepalanya. Kita masuk pada bab yang ke-21 berkenaan dengan cara duduk Rasulullah SAW. Ma jaa fi jilsati Rasulillah SAW. Bab ini dia mengemukakan hadis-hadis mengenai bagaimana cara baginda Nabi SAW itu duduk. Hadis yang ke-121, Nabi SAW ini duduk dengan cara duduk kurfusa. Dan kurfusa. An Qailata binti Makhramah radhiyallahu anha annaha ra'at Rasulullah SAW fil masjid wa huwa qa'idun al-qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah SAW al-mutakhashshi'a fil jilsah ur'idatu minal faraq. Maksudnya diriwayatkan daripada Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha, bahawa beliau melihat Rasulullah SAW di dalam masjid sedang duduk secara kurfusa. Beliau berkata, apabila aku melihat Rasulullah SAW begitu khusyuk dalam duduknya, maka timbullah perasaan gemetar di dalam hatiku dengan keadaan baginda. Hadis ni nak bagi tahu kepada kita, nak ceritakan kepada kita bahawa Nabi SAW itu duduk di dalam masjid dengan duduk secara style gaya kurfusa. Duduk kurfusa. Duduk kurfusa. Duduk kurfusa ini ialah cara duduk dengan meletakkan dua punggung di atas lantai, dan kemudiannya dua peha ini dirapatkan ke perut dan dua tangan memeluk kedua betis kedua-dua ialah kaki tersebutlah. Sebagai contoh, macam yang kita selalu buat, yang duduk macam ni, yang duduk diangkatkan kaki, tapi dua-dua kaki lah, dua-dua kaki ini dirapatkan ke perut dan ke dada, dan kemudian dia diikat ataupun dipeluk kedua-dua kaki tersebut. Cara duduk ini menyamai cara duduk ihtibak yang akan dijelaskan nanti. Jadinya yang mudah faham adalah cara duduk kurfusa ini adalah di mana cara kita duduk berlutut lah. Kita duduk berlutut
dan kita peluk lutut kita tu. Lutut kita ini ataupun peha kita ini kita rapatkan di bahagian perut dan dada. Kemudiannya kita peluk, dirapatkan di bahagian perut lah, dirapatkan di bahagian perut dan kita peluk kita punya kaki tu. Kita peluk kita punya kaki dan punggung kita berada di atas lantai. Jadinya apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah keharusan duduk secara kurfusa ketika berada di dalam masjid kerana Nabi SAW pernah melakukannya. Maka boleh untuk kita duduk secara kurfusa disebabkan apa? Disebabkan Nabi SAW pernah buat, Nabi SAW pernah lakukan. Kemudiannya yang kedua pengajaran kita boleh ambil, walaupun ini menceritakan hadis berkenaan dengan cara Nabi duduk secara kurfusa, tapi ada beberapa beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Yang keduanya nak tunjukkan kepada kita bahawa sifat tawaduk ataupun rendah diri ini, sifat tawaduk rendah diri atau kekhusyukan Nabi SAW menjadikan para sahabat kagum dengan baginda. Dan macam periwayat hadis ni mengatakan, apabila dia melihat saja Nabi SAW duduk dengan begitu khusyuk, dan begitu khusyuk Nabi SAW itu duduk secara kurfusa itu, maka timbullah perasaan gemetar dalam hatiku. Dia cakap, maka timbullah perasaan gemetar dalam hati. Disebabkan apa? Disebabkan dia melihat keadaan duduk Nabi SAW dengan khusyuk tu. Maka itu menyebabkan seseorang itu apabila adanya sifat tawaduk, Nabi SAW itu duduk dengan penuh tawaduk, duduk dengan rendah hati, menyebabkan sahabat kagum dengan perbuatan Nabi SAW. Itulah faedah sifat tawaduk di dunia. Orang yang mempunyai sifat tawaduk di atas muka dunia ini akan menjadikan seseorang itu dikagumi dan juga dihormati oleh orang lain. Dan bukannya kalau kita ini duduk di atas muka dunia ini, kita duduk dengan penuh sikap sombong, sifat takabur dan sebagainya, itu menyebabkan kita ini tidak akan dikagumi ataupun dihormati oleh orang lain. Tapi bagi orang yang mempunyai sifat tawaduk, sifat rendah hati, secara automatiknya dia akan menjadikan seseorang itu dikagumi dan juga dihormati. Dan pernah dinyatakan oleh Nabi SAW, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak tawaduk seseorang itu kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Orang yang bersifat dengan sifat tawaduk, Allah akan angkat darjatnya. Itu kata Nabi SAW. Jadinya disebabkan itulah juga bahawa apabila sahabat melihat sifat tawaduk Nabi SAW ketika mana duduk dalam masjid, duduk dengan cara kurfusa, dengan penuh khusyuk dan sebagainya, itu menjadikan mereka ini timbul perasaan gemetar dalam hatinya. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia lihat Nabi SAW dengan duduk secara kurfusa, dengan sangat khusyuk, dengan sangat tawaduk, maka timbullah perasaan yang di mana perasaan kagum, perasaan gemetar dalam hatinya, dan menjadikan dia melihat Nabi SAW itu dan menjadikan Nabi SAW itu beliau kagum dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadinya itulah kenapa dia berkaitlah duduk kurfusa ini dengan sifat tawaduk, dan dikaitkan Nabi SAW itu duduk secara kurfusa itu dan juga sifat tawaduk Nabi SAW. Jadinya setakat itu sajalah perkongsian hadis kitab Syama'il Muhammadiyah. Moga-moga ada manfaatnya. InsyaAllah kita akan bersambung pada hari yang akan datang. Masih kita masuk pada bab yang ni lah, yang ke-21, bab cara duduk Nabi SAW. Kita akan bacalah beberapa hadis lagi, yang di mana dalam bab ini adalah lagi beberapa 2 ke 3 hadis lah, insya-Allah kita akan bacakan bersama-sama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.